Kenapa kita tak patuh? Apa alasan kita? Assalamualaikum tuan-tuan puan, apa khabar hari ni? Harap anda berada dalam keadaan sihat walafiat. Kan, apa khabar makhluk-makhluk manusia di dunia? Makhluk-makhluk manusia Melayu kan? Yalah, tak kisahlah anda Melayu ke anda bukan Melayu. Kan, selamat dijodohkan dengan video Minda Akhirat bersama FY. Kan, jom kita semua berminda akhirat. Baiklah, kita dah cerita tentang makhluk tuan-tuan puan, dah cerita tentang makhluk. Allah pencipta, makhluk dicipta. Kan, FY dah terangkan dalam video yang sebelum ni. So siapa-siapa yang ketinggalan boleh tengok video sebelum-sebelum ni. Kan, boleh follow, boleh like, boleh subscribe. Sebab apa? Sebab ada banyak pengisian-pengisian yang bermanfaat di dalamnya. Seterusnya, jom kita hari ni kita cerita tentang fungsi makhluk. Setiap makhluk ada fungsi dia masing-masing. Kalau anda lihat mana-mana makhluk sekalipun fungsi dia berbeza-beza. Kalau anda lihat babi lah contohnya kan, khinzir, fungsi dia tak sama dengan lembu fungsi tak sama dengan kambing fungsi tak sama dengan monyet tak fungsi tak sama dengan harimau. Dia tak sama, semua berbeza-beza tuan-tuan puan. Kan, makhluk malaikat berbeza fungsi dia daripada manusia berbeza daripada jin berbeza daripada dari syurga. Kan, berbeza dengan semua benda lah. Kan, gunung semua, matahari semua ada fungsi-fungsi, ada tugas masing-masing. Dan kalau kita lihat kan, kebanyakan fungsi-fungsi yang Allah kurniakan kan, semuanya adalah untuk berkhidmat lah. Semuanya untuk membawa manfaat. Kan, tiada apa yang Allah ciptakan untuk sia-sia tuan-tuan puan. Termasuklah kita manusia. Allah bukan ciptakan kita untuk tugas yang sia-sia. Oh tidak, pasti tidak. Baiklah, kita mulakan dengan makhluk yang terkecil lah, makhluk yang tidak kelihatan. Makhluk apa tu tuan-tuan puan? Kita cerita dengan makhluk bosan yang Allah cipta tu. Kena ingat kalau Allah tidak cipta makhluk bosan, tak ada siapa yang akan bosan. Kan, apakah tugas makhluk bosan? Tugas makhluk bosan adalah membosankan kita. Betul tak? Itu fungsi dia. Betul? Satu, kalau dia tidak cipta, tak ada siapa akan bosan. Kemudian Allah cipta bosan. Tapi Allah tak cipta bosan untuk membosankan matahari. Kalau matahari bosan, tuan-tuan puan, lama dia tak keluar dah tuan-tuan. Kan, dah lama dia padam. Kan, kalau malaikat bosan, dah lama malaikat tu tak sampaikan makanan. Satu hal pula kan. Betul. Kalau malaikat Jibril bosan, maulah wahyu-wahyu tu tak sampai kepada Rasulullah. Kan, jadi kalau kita fikir balik kan, Allah mencipta makhluk bosan tu kan, tujuan dia untuk membosankan kita lah tuan-tuan. Untuk membosankan kita manusia. Kan, itu yang kita bila tak ada benda buat rasa bosan. Sedangkan seperti yang saya terangkan dalam video yang sebelum ni kan, sedangkan bosan tu kan, kita tak perlu buat benda apa-apa pun. Sebenarnya untuk hilangkan makhluk bosan kan, senang je. Kita hanya perlu mengingati Allah. Sesungguhnya dengan mengingati Allah, hati akan tenang, hati akan tenteram. Makhluk tenteram, makhluk tenang akan mengambil alih makhluk bosan. Jadi bagi orang berzikir tuan-tuan puan, bagi orang sentiasa mengingati Allah, orang yang mengaji, orang yang bersolat kan, hati dia tenang, tenteram sebenarnya. Kalau kita fikirkan balik kan, dalam hujah ini kan, hujah lebih dalam lagi kan, mana ada makhluk-makhluk yang lain tu bosan, matahari tu bosan. Kenapa? Sebab makhluk beruk ke matahari ke gunung kan, semua bertasbih kepada Allah. Bila bertasbih kepada Allah, ingat kepada Allah, mana ada datang bosan pada dia. Kan, bosan ni kan hanya datang pada orang-orang yang tidak mengingati Allah. So nak tanya sikit lah, anda bosan ni ke? Senang je jawapan dia. Kalau anda bosan, bawalah berzikir, bawalah mengingati Allah. Alright? Baik. So, bosan ni, tugas dia dah lama-lama pun dia patuh pada Allah. Bosan sifat dia patuh. Bila Allah suruh dia bosan, dia pun bosan lah. Kan? Kita ambil yang seterusnya. Lebih besar. Kita ambil api, air, gunung. Kalau anda lihat, air sifat dia cair lah. Kan? Kita boleh minum apa semua kan? Kan sifat dia macam tu. Kan? Ada yang sejuk, ada yang panas. Bila kita panaskan. Tapi api, ada ke api yang sejuk? Air kalau sejuk kan jadi ais. Api kalau sejuk kan terpadam lah kot kan? Sebab api memang sifat dia panas tuan-tuan. Betul tak? Sifat dia panas, sifat dia bagi heat, sifat dia boleh gunakan api ni untuk memasak, merebus kan? dan sebagainya kan. Macam-macam lah boleh gunakan dengan api. Betul tak betul? Jadi tuan-tuan kalau kita fikir api ni dengan sifat panas tu kan, pernah tak dia sejuk? Tak pernah. Nah, tuan-tuan puan, api pernah sejuk pada sirah Nabi Ibrahim. Masa Nabi Ibrahim nak dibakar kerana memenggal semua patung-patung berhala tu kan, di zaman dia kan. Tiba-tiba Allah firmankan untuk api jadi sejuk. Automatik api jadi sejuk walaupun api tu menjulang-julang panasnya. Kan. Jadi bila dia keluar dia jadi sejuk. Dan hal ni api juga patuh kepada Allah Taala.
Kan, betul tak? Sama juga kalau kita ambil dan syirah kan, bulan pernah terbelah dua, patuh pada Allah bulan. Kalau kita lihat kan apa mayat boleh bercakap, patuh mayat tu pada Allah kan, boleh bercakap kat dia kan. Kemudian ada burung kan, boleh dipecahkan, putus badan daripada 4, letak kat 4 bukit, boleh bercantum balik jadi burung yang hidup. Kan, hidup dan mati kan. Kita pun tahu kan, kita mati, kita boleh dihidupkan kembali di akhirat nanti. Jadi itu semua tulang pada Allah. Patuh tak patuh? Patuh je semua benda ni, patuh pada Allah. So kalau kita tengok gunung, gunung buat apa? Gunung hikmat dia lah untuk memberi keperluan fizikal. Dengan ada pokok-pokok tu kita boleh buat perabot, dengan pokok-pokok tu kita boleh buat macam-macam benda lah kan. Kita boleh buat rumah dan sebagainya, boleh buat kereta kan dengan pokok-pokok tu. Kan kita boleh buat air dengan pokok teh contohnya kan. Semua memudahkan, memberi hikmat pada makhluk yang lain, especially kepada makhluk manusia. Ialah pokok-pokok tu gajah makan dia kan, sebagai makanan gajah, sebagai makanan rusa dan sebagainya. Pada yang sama kan, ulam-ulam tu kita makan. Kita manusia, apa beza kita dengan makhluk lain pun, betul tak? Itu cerita dia kan. Gunung pun patuh tuan-tuan, patuh pada Allah. Kalau Allah kata bergegarlah, kau bergegarlah dia kan. Kalau kata kau keluarkan limpahan lava lah keluar daripada gunung berapi, betul tak? Baik, kita ambil binatang dan ternakan. Binatang dan ternakan juga sebenarnya jadi makanan dan ternakan pada kita, para binatang tu semua kan. So binatang juga adalah salah satu ciptaan Allah yang digunakan Allah dengan naluri kan, tetapi tidak digunakan dengan akal. Tu cerita dia. So kalau kita naik ke atas lagi yang kita ambil malaikat. Tugas apa malaikat? Malaikat dia tugas masing-masing, ada departmen masing-masing kan. Ada yang departmen yang hanya beribadah kepada Allah, ada departmen Mikail, departmen menyampaikan rezeki, ada departmen yang meniup sangkakala, ada departmen yang rakib dan atid yang nulis amalan manusia kan. Tu malaikat. Malaikat kalau dibandingkan dengan syaitan dia beza tuan-tuan. Syaitan ni dia menggoda kita, malaikat tak. Malaikat tidak menggoda kita untuk jadi baik. Tak ada. Tapi syaitan je dia menggoda kita untuk jadi jahat. So hati-hatilah kan. So malaikat pun patuh juga tuan-tuan. Yang tak patuh siapa? Yang tak patuh iblis lah. Iblis, syaitan tak patuh tuan-tuan. Tak patuh kenapa? Sebab dia dibuat daripada api. Dia merasakan dia lebih mulia pada manusia. Sedangkan Allah memberi kemuliaan itu pada manusia. Jadi apa jadi? Dia memang ditugaskan Allah berkhidmat untuk Allah dalam hal menghasut kita, untuk mengajak kita jadi kufur tuan-tuan, hinggalah hari kiamat. So hati-hatilah. Kenapa Allah kata sesungguhnya iblis ini adalah musuh yang nyata bagi kita manusia. So hati-hati. Baik. So kita tengok manusia sendiri kan. Manusia berbeza. Kenapa? Dengan yang lain-lain tu. Sebab manusia kalau dibandingkan malaikat kan, malaikat tidak digunakan naluri, tidak digunakan dengan akal. Malaikat dia patuh je. Malah malaikat tak ada jantina tuan-tuan kan. Betul tak? Kalau tengok kita pokok ada naluri tak? Tak ada akal tak? Tak ada. Tetapi kalau anda lihat pokok kan, anda letak dekat bawah tanpa sinaran matahari kan, perasan tak pokok tu dia akan pergi gerak cari makan dekat matahari. Tak nak. Betul tak? Ataupun akar dia menjalar pergi cari air. Pokok pun kan dia tak duduk diam tau. Dia mesti nak berusaha untuk cari makanan, untuk menghidupkan diri sendiri. Kan, tu tidak gunakan akal dengan naluri tu. Tak ada nak kahwin, tak ada nak benda-benda semua. Pokok. Tu tuan-tuan, kalau anda duduk diam tak buat apa-apa kan, anda lebih teruk dari pokok sebenarnya. Kan? Yalah, pokok pun kecil matahari tuan-tuan. Kalau kita fikir balik. Kan? Seterusnya, manusia. Manusia dia bila digunakan naluri dan akal, kan? Dia dah sama lebih kurang macam binatang lah. Dia ada makan, minum, tidur, seks. Tapi akal tu menyebabkan dia berbeza. Kan? Sebab akal tu menyebabkan dia ada toleransi, bantu-membantu, kan? Dia ada nasihat-menasihati, dia boleh buka persatuan, boleh buka syarikat dan sebagainya. Itu manusia. Kan? Dan akhir sekali para nabi dan rasul. Apa tugas dia? Apa hikmat dia? Hikmat dia adalah menyampaikan risalah, menyampaikan syiar Islam. Sebab para nabi dan rasul sama je macam manusia. Ada naluri, ada akal, sama je makan, minum, tidur, seks. Kan? Sama juga menjalankan ritual-ritual dan sebagainya. Tapi pada masa sama, para nabi dan rasul dia menyampaikan risalah, menyampaikan syiar Islam. Itu beza dia. Kan? Jadi kalau kita lihat ke sini, secara kesimpulan dia, kan? Si bosan pun patuh pada Allah, si gunung dan api pun patuh pada Allah, si binatang, semua binatang patuh pada Allah. Betul tak? Yelah, lembu patuh sebab lembu makan rumput. Tak pernah kita nampak lembu makan kambing biri-biri. Ataupun tak pernah pula nampak lembu makan harimau dan sebagainya. Dia patuh je. Kan, kalau anda je lembu kan, anda pun seras dia makan makan rumput. Tapi tengok dia makan rumput, badan gemuk pula dah. Makan rumput je. Agaknya kita jadi gemuk, kita makan rumput kot. Baiklah. Kemudian kalau kita lihat kan, manusia kan, manusia dan iblis lah. Manusia, jin, iblis yang confirm lah tak patuh. Kan, memang derhaka kepada Allah.
So yang tinggal manusia dan jin. So kita diberi pilihan tuan-tuan, digunakan akal dan fikiran untuk memilih sama ada untuk jadi patuh atau tak patuh. Kalau semua makhluk-makhluk tu para nabi dan rasul patuh, binatang yang ramai-ramai itu patuh, malaikat yang ramai itu patuh, gunung yang besar-besar itu patuh, bosan dan lain-lain pun patuh, kenapa kita tak patuh? Apa alasan kita? Harus ingat yang perjalanan kita bukan berakhir di sini, Pada yang tak patuh, neraka Jahanam tempat yang Allah sediakan untuk orang mereka yang derhaka dan tak patuh ni. Lebih baiklah kita di dunia ini fahami semua benda-benda ni fahami apa fungsi kita dan jadilah orang yang patuh. Jadi orang yang taat pada Allah Taala, patuh pada kedua bapa dan sebagainya. Ikut saja hukum Allah. InsyaAllah sekiranya anda berbenda akhirat, anda akan dapat kefahaman dalam agama. Anda akan dapat petunjuk hidayah dari Allah. Bila anda dapat petunjuk hidayah Allah, hidup Allah akan masukkan dalam lindungan dia, afiah Allah. Bila Allah masukkan afiah insyaAllah semua benda akan jadi mudah. Boleh tuan-tuan kita sambung lagi dalam video yang akan datang insyaAllah. Jadi orang yang patuh, jadi orang yang berbenda akhirat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.